Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat datang ke kelas online Cikgu Atika. Untuk kelas kali ini, Cikgu akan terangkan mengenai bab 11 transformasi isometri, iaitu pantulan dan putaran. Untuk nota, Cikgu akan screenshot. Kemudian kamu boleh salin ataupun print dan lekat dalam buku latihan. Okey, yang pertama kita akan belajar mengenai pantulan. Kalau pantulan dalam kehidupan kita seharian ini adalah apabila kita contoh apabila kita tengok cermin. Kita memandang kepada cermin, yang image yang kita nampak dalam cermin itu merupakan pantulan bagi kita. Kita ni sebagai objek lah. Okey, jadi cuma boleh tengok definisi dia. Pantulan ialah sejenis transformasi bagi membalikkan semua titik di suatu satah pada satu garis tetap yang dikenali sebagai paksi pantulan. Paksi pantulan ni dia duduk sama-sama tengah di antara P dengan P prime. P prime adalah image lah. Kalau kamu jumpa tanda prime koma atas tu, maksudnya dia adalah image bagi pantulan. Okey, kamu boleh tengok. Okey, P adalah objek. Ini adalah paksi pantulan di tengah-tengah. P prime ialah objek bagi image. Okey, garis ini dipanggil paksi pantulan. Okey, kemudian dalam pantulan ini, kita mesti pastikan bahawa objek yang terhasil, image yang terhasil adalah sama bentuk dan sama saiz. Kalau dia menghasilkan objek yang lain, maka ini adalah bukan pantulan. Okey. Sama bentuk dan sama saiz itu adalah congruent. Jikalau bukan congruent, ia bukan merupakan sebuah pantulan isometri. Okay, kena ingatlah pantulan tu mesti mempunyai objek dan image yang mempunyai saiz dan bentuk yang sama. Kalau tiba-tiba dia pantul menjadi bentuk bulat, maksudnya dia bukan pantulan. Kamu boleh tengok kat sini, dua ni. Ini pantulan. Maksudnya objek trapezium ini sama dengan image. Bukan pantulan, dia sudah berubah arah, bentuk dan saiz. Okey, ini dipanggil congruent. Tak boleh songsang, orientasi dia mesti sama. Kalau hidung kita letak di tengah, dia tak boleh jadi tepi. Kalau mata di atas, dia tak boleh jadi bawah dalam image kita memantul tu. Okey, bagaimana kita nak menguraikan pantulan ni? Cuba kamu tengok. Okey. Paksi pantulan mesti berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah di antara P dengan P prime. P prime adalah image, P adalah objek. Mesti berada di tengah-tengah dan jarak dia adalah sama. Okey, dia pembahagi dua sama serenjang. Maksudnya membahagi dua sama serenjang menghasilkan sudut 90 darjah. Bagi jarak paksi pantulan di antara image dan objek mesti sama. Sebab tu dia panggil pembahagi dua sama serenjang. Okey, kalau kita tengok dalam modul kita, cikgu akan tunjukkan contoh transformasi bagi pantulan. Okey, modul nombor 11.3 nombor 2. Tentukan sama ada penjelmaan berikut adalah R kepada S mewakili pantulan pada garis AB. Okey, cuba tengok yang ni. Okey, bagi paksi pantulan AB, adakah R adalah image kepada S? Okey, jawapannya bukan, kerana jarak di antara
R dengan paksi pantulan dengan S tidak sama. Okey, sekarang kita tengok soalan B. Soalan B, adakah R adalah pantulan kepada S ataupun S adalah pantulan kepada R? Okey, jawapan dia adalah ya. Kerana jarak di antara imej dengan objek adalah pembahagi dua sama serenjang dengan garis pantulan. Okey, soalan C. Jadi jawapan tu tulis sama dan bagi alasan lah. Cikgu terangkan, nanti kamu buat jawapan. Okey, sama juga dengan soalan C. R ini adalah merupakan imej kepada objek kerana A dengan B membahagi dua sama serenjang dengan A dengan S. Ia pembagi dua sama serenjang bermaksud sama. Sini sama dengan sini jarak dia. Sini juga sama dengan sini. Okey. Itu adalah paksi pantulan, konsep paksi pantulan. Okey, untuk yang lain kamu hanya perlu lengkapkan modul tersebut. Okey, sama juga kita nak lukis imej pantulan pun kita lukis, kita ukur. Kamu kena guna ukuran yang tepat lah, baru kamu dapat imej ni. Yang ni tak ada grid, so kamu kena lukis sendiri. Okey, untuk soalan ni, dia bagi objek dan dia bagi Q, objek Q dan objek Q dan imej Q prime. Okey, kita kena lukis paksi pantulan dia. Di sini cikgu menggunakan jangka lukis. Jangka lukis, kita gunakan jangka lukis untuk membuat surihan kepada imej dan objek. Okey, menghasilkan pembahagi dua sama serenjang, perpendicular bisector. Okey, untuk semua soalan lah. Okey, untuk semua itu cikgu dah tunjuk bagaimana nak buat perpendicular bisector ni. Kita gunakan jangka lukis pada bukaan yang sama. Kamu jangan usik bukaan tu, kamu buat surihan pada kedua-dua belah, sambungkan titik persilangan bagi kedua-dua surihan itu. Kamu akan dapat perpendicular bisector ataupun sama serenjang, garis lurus sama serenjang. Dan ini adalah paksi pantulan lah. Dia suruh bina paksi pantulan di tengah-tengah, mesti jarak dia sama. Okey, habis pantulan. Cikgu harap kamu siapkan cikgu harap kamu dapat siapkan modul bagi 11.3 pantulan.